Sebab ramai yang bila dia orang dah graduate, masuk universiti, saya tengok di Kelantan pun, ramai wanita yang masuk universiti. Dia masuk universiti ramai, dia masuk tenaga kerja pun agak ramai. Tetapi bila umur meningkat, di mana mereka terpaksa menjaga keluarga dan sebagainya, mereka terpaksa keluar. Okay? Lepas tu dia keluar, kajian talent corp mendapati bila ditanya wanita, nak tak you balik ke bekerja? Rata-rata, more than 80% mengatakan dia nak balik bekerja dengan andaian ada peluang. Satu. Kedua, wujudnya peruntukan khas yang diberikan kepada wanita untuk membolehkan mereka memainkan dua peranan. Satu, sebagai wanita yang bekerja. Satu, untuk mengimbangi tugas dia di rumah. Jadi bermaknanya di sini, dari segi level force, wanita kurang yang bekerja berbanding dengan lelaki. Dari segi upah, ramai yang mengatakan, oh kita tidak diskriminasi antara lelaki dan wanita. Sebenarnya wujud jurang yang ketara antara upah lelaki dengan upah wanita mengikut kategori pekerjaan. Khususnya, contoh di peringkat yang paling bawah sekali, ialah kategori yang paling luas jurang dia, iaitu di peringkat yang kurang kemahiran. Wanita, kita dapat gapnya sekitar 39%. But as they go higher, maknanya di peringkat membuat keputusan dan sebagainya, gap dia semakin mengencil, iaitu sekitar 15%. Di sini pendidikan penting ya. Bila kita melihat pendapatan ini dikaitkan dengan overtime dan sebagainya, itu yang menyebabkan, bukan dengan tujuan untuk mendiskriminasi. Isu pelaburan halal haram. Menerusi rancangan Maqasid Syariah dan Maslahah Kebangkitan Ekonomi Ummah, kita kongsi cetusan idea mengenai peranan ASB dalam membangunkan ekonomi ummah bersama Dr. Muhammad Effendi, Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi dan Profesor Madya Dr. Muhammad Azam. Rancangan ini dibawa khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Saya ingin memetik tulisan Dr. Muhammad Khalid. Semua orang tahu, The Colours of Inequality. Kan, dia mengatakan bahawa Khalid membuktikan bahawa 20% daripada rakyat Malaysia, golongan berada, memiliki 52.1% harta kekayaan. Dan 40% lagi golongan tidak berada. At the bottom of 40, hanya memiliki 8%. Kita boleh tengok gap. Okay? Selain itu, 95% aset kewangan berada di tangan 20% rakyat yang berada dan 80% rakyat biasa hanya memiliki 5%. Kita tengok dari segi jurang gap, tapi kalau kita tengok dari segi teori ekonomi dan sebagainya, dia ada dua piramid songsang. Kak Situ boleh jelaskan sikit? Okey, terima kasih Datuk atas soalannya. Kebetulannya saya juga ingin bercakap tentang buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Khalid itu tadi, The Colour of Inequality. But sebelum tu, izinkan saya pun setuju jugalah dengan doktor tu tadi. Look at on the isu yang kita akan bangkitkan hari ini. 2020, jurang semakin melebar. But first of all, sebelum saya meneruskan menjawab soalan Datuk ni, what is actually our aim? Kita ingat sejarah waris 2020 ni berkisar kepada wawasan 2020. So di mana sebenarnya hasrat negara pada waktu itu? Saya masih ingat masa saya kecil dulu, bila saya masa sekolah, diminta untuk melakarkan bagaimanakah pandangan kita terhadap wawasan 2020. Apa yang kita lukis, bangunan tinggi dengan kereta terbang, dengan begitu tinggi bayangan terhadap science and technology that will be impart in the country, so that kita mengharapkan 2020 Malaysia menjadi sebuah negara maju dan mempunyai modal insan yang berpengetahuan tinggi. Maka itulah pada waktu itu kita melihat 2020 ialah untuk membawa Malaysia ke negara maju seiring dengan Jepun, Amerika Syarikat, Norway dan sebagainya. Sekarang bila kita melihat pula hasrat baru, yang dilihat
2020 adalah di mana kita ingin menjadikan Malaysia sebuah negara yang berpendapatan tinggi. So saya nampak jurang antara dua faktor tu tadi adalah agak melebar. Di mana jika kita inginkan negara kita menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, kita ingin meletakkan kita seiring dengan Qatar, seiring dengan Brunei, mungkin negara-negara minyak yang lain. Mereka tak maju, tapi mereka berpendapatan tinggi. Jadi mengikut apa yang dikatakan oleh Dr. Khalid tu tadi, ya, beliau berkata, saya petik sedikit satu statement, dalam usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi, kejayaan itu tidak boleh diukur dengan wang ringgit sahaja. Wang ringgit can easily, okay fine, GST is helpful for the country. Does it helpful for the people? So, dia akan create different phenomena. Di mana bila harga makin meningkat menyebabkan keberhutangan makin tinggi. Jurang keberhutangan sebenarnya adalah faktor yang makin melebar apabila kita menuju ke arah negara yang berpendapatan tinggi. So kalau kita ingin meletakkan negara kita sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi, of course kita create 2-3 billionaire, giving them APs, giving them license, they can become millionaires. Puratakan mereka, yes, we can get 4,500 per month as to achieve pendapatan tinggi. But is that what we want? We want people in our country to be highly technology savvy. You know, kita inginkan pekerja yang mempunyai, of course, pengetahuan tinggi, dan kita tidak ingin mengharapkan kemahiran daripada luar ataupun even buruh murah daripada luar. So I think this is things that we have to look at on when we talk about jurang semakin melebar. One is of course the issue yang disebutkan tadi, apa tu yang dipanggil assets keuangan yang dimiliki. Dan kalau kita lihat statistics again, Prof. Di KWSP it was found that 67% of pencara KWSP is those yang pendapatannya 2,000 ke bawah. Dan kalau kita lihat juga assets yang dimiliki oleh rakyat Malaysia adalah all liabilities. It is not even assets, it's a liabilities. So ini saya rasa kita kena jujur. Kita kena jujur. So, saya tertarik dengan apa yang Dr. Nick mengatakan bahawa kita jangan kira dari segi nilai wang ringgit. Kita kena tengok dari segi lain. Datuk, saya saya nak tanya sikit doktor saya nak tentang masyarakat berhutang. Indebted society ini. Sekarang ni kalau kita tengok kata-kata orang yang keluar universiti dah berhutang dah. Nak beli kereta dan sebagainya, kadang-kadang dia punya pendapatan negatif. Deficit. Jadi sejauh mana masalah ni berlaku di Malaysia lah? Sebelum saya jawab Datuk, saya nak boleh tak saya agree to disagree. Okey, sure. You are professor. Kena buka. Saya kena minta izin sebab bukan izin. It's just a polite way of saying. Gini, saya yang Prof Madeline sebut pasal horizontal and vertical inequality, I am a bit worried. Saya ada sedikit kekhawatiran sebab terakhir ini sebenarnya betul, satu waktu we are very comfortable there. Kita cukup selesa di situ. Tetapi akhir-akhir ini sebenarnya kita sedikit terganggu. Sebab ada dua perkara sebenarnya kalau saya nampak. Yang pertama sekali equity ethnic, especially kaum Melayu yang masih dilihat ada yang mengatakan 3 kali lebih maksudnya kaum Cina tu 3 kali lebih menguasai ekonomi daripada orang Melayu. Kita tak pernah sebenarnya tak pernah sampai 25%. Target 30%, tadi pun Prof Madeline ada sebut mengenai dasar ekonomi baru. Keberhasilan dasar ekonomi baru untuk merapatkan jurang antara kaum, yes, to a certain extent kita dapat. Tetapi kita tak pernah capai 30%. Kita pernah sampai 22 point sekian persen. Dan terakhir ini saya dengar kita berada dalam kurang lebih 21% equity Melayu. Dan lebih mengkhawatirkan, lebih mengerikan, 21% itu tidak diwakili oleh people like you and me. Orang-orang seperti orang-orang banyak. Tidak. Lebih banyak diwakili ataupun dikontribute oleh GLC. Institutional. Itu satu kekhawatiran. Satu perkara lagi, hari ini kita sebut income ataupun pendapatan isi rumah kita berada dalam kurang lebih
5,900 katalah 6,000 lah kita pukul rata. Dia average ni samalah macam Prof Madeline kata tadi. Cerita pasal average ni dia boleh memberi satu misleading, satu gambaran yang ialah pada saya misleading, yang tak tepat. Sebabnya begini, it can be skewed to the left, it can be skewed to the right, ataupun apa istilahnya, dia lebih mirip cenderung ke kiri ataupun cenderung ke kanan. Kita tidak ada the total bad shape. Yang khuatirnya 6,000 itu dikontribusi oleh sekian kecil persen orang yang billionaires, ya, yang kita create ataupun the millionaires yang kita create. Yang lain ni sahaja menyukupkan perhitungan sahaja. Jadi saya dah lupa dah soalan Datuk. Saya nak jawab soalan Datuk dah ni sebab nak cerita pasal benda tadi tu. Indebtedness, yes. This is ini satu perkara yang pada saya masyarakat berhutang cukup mengkhawatirkan. Sebab ini hampir menjadi budaya kita. Saya kadang-kadang heran, kita dah dengar banyak kali. Banyak sangat kita dengar. Saya ingat mungkin di pertengahan 90-an. Satu waktu itu orang kita seronok bila dapat kad kredit. Dan kad kredit itu sebenarnya bukan digunakan sebagai kemudahan untuk kita bertransaksi, beli barang dan lain sebagainya. Tetapi lebih digunakan sebagai source untuk mendapat loan, dana. Which is very scary. Sebab itu kita dengar banyak golongan-golongan muda terutamanya dalam satu waktu itu dia dihambat ataupun berhadapan dengan kemungkinan bankruptcy kerana berhutang kad kredit. Tetapi masalah ini sebenarnya bukan hanya di kita. Singapura surprisingly juga mengalami perkara yang sama pada waktu. Sebab itulah kalau kita nampak, kalau kita follow through, urusan untuk mendapat kad kredit ini satu waktu very relax, very easy, cukup mudah. Hari ini saya ingat lebih stringent kerana perkara yang berlaku tadi. Dan bukan hanya di situ, beli kereta. Saya tak usah pergi jauh lah, kita tengok negara jiran kita, negara Thailand, negara Indonesia. Saya masih ada gambaran dalam kepala saya, orang di Indonesia tu pergi beli kereta, bawa duit satu plastik bag. Because tak suka berhutang. Dan saya juga dengar dalam beberapa perbincangan semalam, ada saudara kita itu dia nak beli rumah, dia tunggu sekian lama supaya dia ada duit untuk beli rumah. Tetapi golongan-golongan ini, kelompok-kelompok ini sebenarnya kelompok yang tersangat minoriti. Kelompok yang banyak di kita itu ada sedikit saja cukup saja duit untuk down payment, ikat, beli barang, kereta, rumah, loan sampai 9 tahun. Kereta rosak, loan belum habis bayar. Okey Prof, kita akan berbalik kepada Prof. Saya akan bertanya tentang soalan macam mana harga rumah sekarang ni 500 ke atas. 500,000 ke atas yang orang tak mampu beli. Sekarang ni saya akan buka soalan kepada para hadirin sekalian. Kalau boleh kita ambil satu soalan. Satu soalan daripada hadirin berkenaan dengan isu-isu soalan-soalan berkenaan dengan jurang ini. Saya rasa ini adalah satu soalan yang amat penting, amat besar, amat mencabar untuk sebuah negara yang akan menuju sebuah negara maju dalam masa 5 tahun. Jadi satu soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Dr. Muhammad Nabi Ismail, Senior Lecturer UMK dan kepakaran dalam bidang usuluddin dan Islamic thinking. I want sharing my idea this morning. Untuk pada saya untuk mengurangkan jurang, contohnya apabila kita cakap tentang jurang ini lebih kepada ekonomi lah, kan? Ataupun duit. Dan untuk mengurangkan jurang ini tidak pada saya perlu diperkasakan pendidikan itu. Because money coming with knowledge. Contohnya bagi masyarakat nelayan dan juga petani, perlu diperkasakan mereka selain daripada bergantung pada sumber laut bagi petani dan sumber sawah khasnya bagi sumber laut bagi nelayan dan sawah bagi petani, ada juga kemahiran-kemahiran lain untuk menjana pendapatan. Kalau berlaku musim tengkujuh contohnya, selain daripada sumber asas itu adanya pendapatan lain. Dan ini dah penting. Dan di samping kerajaan terus memperkasakan generasi muda, golongan Y dengan pendidikan yang berskala tinggi untuk memenuhi pasaran pekerjaan masa akan datang. Yang kedua, saya lihat Wawasan 2020 ini akan berjaya dan pasti akan berjaya kerana Wawasan 20 dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri satu ketika dahulu dan diteruskan oleh Tun Abdullah Badawi dan sekarang ini diteruskan oleh Datuk Seri Najib.
Razak yang memberi jaminan begitu komited Wawasan 20 ini akan berjaya. Sedikit masa lagi. Yang penting pada saya kuasa itu. Sekarang ini negara dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Najib dan semua pihak, termasuk kepimpinan negara yang sebelum ini perlu beri sokongan sepenuhnya dan kepercayaan sepenuhnya kepada Perdana Menteri hari ini untuk memacu negara sehingga mencapai negara maju, mencapai Wawasan 2020 kan. Jangan diganggu dan diberi peluang kepada Perdana Menteri hari ini untuk terus melaksanakan tugas-tugas beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya rasa Dr. Madeline boleh jawab tentang soal pendidikan, jurang pendidikan. Ya. Okey, terima kasih. Izinkan saya untuk memberi respon kepada yang di Ustaz saya sebab dia dari Usluddin tadi. Dan juga berkaitan dengan hutang ya. Isu hutang ni sudah menjadi satu isu yang sangat besar. Malaysia antara negara di dunia yang pula dikatakan nisbah hutang kepada GDP dia tinggi. Satu di peringkat negara, satu di peringkat isi rumah. Jadi perkara ini perlu kita beri perhatian ya. Yang kedua, saya tertarik tadi berkaitan dengan pemerkasaan ya. Kalau kita lihat BRIM ya, cuba kita lihat BRIM. Ramai orang mempersoalkan BRIM. Tapi saya rasa saya bukan orang yang paling layak untuk mempersoalkan BRIM sebab saya duduk senang lenang di Kuala Lumpur. Tapi kalau membayangkan saudara mara saya yang menerima pendapatan sekitar RM300, apalah RM1,000 untuk setahun. Bila saya congak, rupanya dia dapat 40 sen sehari. So kalau siapa yang nak mempersoalkan, sila persoalkan 40 sen itu. Tapi bagi saya yang perlu kita persoalkan berkaitan dengan BRIM ialah berkaitan dengan pelaksanaan dia. Macam sekarang untuk bajet tahun ni, di mana kita melihat BRIM sekarang diagihkan kepada mereka yang di bawah kategori e-kasih. Jadi maknanya proses penilaian itu sudah berlaku. Jadi balik kepada apa yang dibincangkan tadi, bagi saya bukan saja BRIM itu diberikan dalam berbentuk handout 1,000 ke 1,200 ke berapa tu, tetapi ia mesti disangkutkan dengan capacity building. Apa yang berlaku sekarang, duit hanya diberikan, lepas tu bye-bye, habis. Sedangkan apa yang disebutkan Ustaz tadi, bagaimana kalau kita boleh, kita cadangkan, supaya BRIM ini kita sangkutkan dia dengan pembangunan kapasiti keluarga, isi rumah. Maknanya bila dia menerima BRIM itu, maka anak dia layaklah yang lain-lain. Sebab yang kita takut ialah generasi akan datang ini yang akan menjadi bukan saja miskin, yang menjadi golongan yang miskin tegar. Sebab nak keluar daripada kemiskinan bukan perkara yang mudah. Ya. Dan yang ketiga saya ingin kaitkan juga dengan Wawasan 2020. Sedikit saya setuju tapi ada juga yang saya mungkin khawatir tentang 2020 ni. Ayat yang disebut kalau kita baca tentang Wawasan 2020 ini, apa yang diidamkan, yang dicita-citakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ketika itu semasa dia menggubal Wawasan 2020 itu ialah supaya Malaysia mencapai status negara maju dengan acuannya sendiri. Perkataan acuan sendiri ini perlu disangkutkan dalam perkataan ini. Maknanya kalau kita hanya mencapai negara maju dengan berpendapatan USD 15,000 secara purata dari segi pendapatan ini, tetapi acuan kita sudah hilang adab resam kita sudah hilang jati diri kita, di mana kita lebih banyak lagi melihat melihat keluar tanpa melihat diri kita. Berapa ramai di kalangan kita boleh tanya pelajar kita. Saya sering bertanya pelajar kita, apa sastra Melayu yang you dah baca, sastra Iban yang you dah baca, sastra Cina tempatan yang you dah baca. Semua ngenok. Dia kata tak baca. Tapi dia membaca novel-novel luar. There's nothing wrong with that. Tetapi bermaknanya kita perlu menilai semula. Kita lihat balik pada diri kita sendiri. Lihat kurikulum kita. Saya membesar membaca buku Nusantara. Saya membesar membaca buku Usman Awang. Saya membaca buku the sastrawan ni, saya dekat Sarawak kena baca wajib masa tu. And also saya membaca English literature. Sekarang saya tanya student saya, kenal Usman Awang? Siapa dia yang dia orang kenal? Samad Said lah. Sebab apa dia kenal? Janggut dia putih. So dia baik dia tak keliru dengan Prof. Kamarudin. So balik pada cerita ni, saya balik pada yang saya ingin sentuh. Maknanya kita mungkin mencapai, kita besar kemungkinan kita dapat mencapai status negara maju dengan modal baru ekonominya yang nak memacu kita, bukan main laju lagi nak pacu sampai kita terjungap-jungap. Di universiti pun terjungap, KPI-nya pening kan. So tetapi yang saya khawatir, jati diri kita. Lihat saja media sosial kita.
adab orang kita. Kalau marah-marah yang tak tahu adat batasan dia. Kalau sukanya bukan main suka sekali lagi. Itu saja sebelum dia berhentikan. Ya, saya bagus. Sebelum kita pergi ke topik tu, soalan saya sebelum kita break